أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita berada pada ayat 185 daripada surah Al-Baqarah yang menceritakan perihal puasa Ramadan. Ayat sebelum ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat sebelum ini Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan kefarduan puasa, tapi tak diberitahu bilakah puasa yang wajib ditunaikan oleh Muslim mukmin. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala nyatakan puasa yang jadi rukun Islam itu yang wajib setiap orang Muslim yang beriman kepada Allah perlu melaksanakan puasa, iaitu pada bulan Ramadan. Dan kita dah baca sedikit ayat ini sebelum daripada ini, pertemuan sebelum ini. Kata Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bermula bulan Ramadan itu, bulan yakni ialah bulan atau satu bulan yang diturun padanya pada Ramadan. Diturun apa? Quran. Daripada Luh Mahfuz pada, kita nak kepada. Sebab dia terjemuh kepada ila. Kalau pada ni terjemuh daripada kalimah fi. Kita nak kepada. Yang diturun padanya, yakni pada Ramadan, Quran. Dari mana turun Quran? Daripada Luh Mahfuz kepada langit dunia. Baik, Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, ataupun sebut dalam ayat ini, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturun di dalamnya, di dalam bulan Ramadan tu adalah Al-Quran.
Bila sebut Al-Quran, maka Al-Quran ni saya dah sebut dia ada dua makna. Satu, Al-Quran dengan makna lafaz yang dibaca. Bila kita baca, dia bunyilah lafaz dia. Tadi kita baca tadi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bersuara kan tu. Kalimah syahru Ramadana bunyi suara dia. Begitu juga Quran ni adalah lafaz perkataan. Sama ada lafaz yang dibaca ataupun lafaz perkataan. Yang ni kita panggil Al-Quran. Tapi kalau yang ni kita maksudkan, Al-Quran ini lafaz yang dibaca, lafaz yang berperkataan, bunyi huruf-huruf dia, ada huruf-huruf dia, maka yang ni adalah baru. Tapi kalau Al-Quran dengan makna sifat yang ada pada zat Allah. Sebagaimana tuan-tuan mengaji, biasa asatizah akan definisikan Al-Quran ni apa? Kalamullah. Bila disebut kalamullah tu kena yang mana tu? Kena yang berperkataan, bersuara, berhuruf, berbunyi. Kalau yang tu baru. Maknanya dia hadis. Benda baru lah. Tapi kalau kalamullah definisi pada Al-Quran itu ialah kalamullah. Kalam Allah yang kena pada sifat yang ada pada zat Allah. Yang tu qadim. Tu pegangan kita tu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pegang Quran tu secara mutlak. Dia adalah kalam Allah. Dia diperincikan kalam Allah yang bagaimana. Takut nanti jadi supaya Mu'tazilah. Sebab tu kena-kena iktikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab kalam ni macam mana. Kalau Mu'tazilah, maka Mu'tazilah pegang Al-Quran itu makhluk secara mutlak. Sebut je Quran, bagi Mu'tazilah dia adalah makhluk. Adapun kita Ahlus Sunnah, kalau kita pegang apa yang Mu'tazilah ni sebut, Al-Quran ni adalah makhluk, maka Quran yang makhluk tu kena yang mana? Kalau kita kata kalamullah, sifat kalamullah, sifat perkata Allah Ta'ala yang ada di zat dia tu pun makhluk juga, maknanya tuan dia pun makhluk. Sebab sifat perkata duduk di zat. Kita boleh bercakap, duduk mana sifat bercakap kita ni? Duduk di zat kita. Kalau tak ada kita, tak ada lah bercakap ni. Maka zat Allah Ta'ala qadim. Bila kita sebut kalamullah yang kena pada sifat yang ada pada zat, maka dia adalah qadim. Itu cermat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beza dengan Mu'tazilah. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal sanggup di penjara tu. Bila orang minta supaya dia kata Al-Quran tu makhluk, dia tak kata. Padahal boleh aja kalau dia nak syarah sebagaimana syarahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pemerintah pada masa tu juga ada fahaman Mu'tazilah. Jadi tak nak dengar selain daripada pegangan Mu'tazilah. Naknya adalah Quran makhluk. Tak nak kata dia. Kalau dia kata kat jawab dia, habis orang awam sesat. Sebab satu pegangan saja. Asal sebut kalamullah je makhluk. Kalamullah yang mana makhluk ni? Kalau kalamullah yang kita buka dalam Quran tu ada huruf alif bata, bila kita baca keluar suara, berperkataan tu, tu ya makhluk sungguh. Tapi kalau kalam Allah Ta'ala yang ada di zat, yang tu qadim, yang tu bukan berhuruf,
Yang tu tak berbunyi, bukan berperkataan. Tu kena faham betul-betul. Ngaji bab kalam dalam usuluddin, dalam akidah, kita boleh faham dah berkenaan dengan kalam Allah, yakni Al-Quran yang dimaksudkan. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran tu nampak pula sebut diturun. Diturun. Bila sebut turun, tak ada lah yang kita faham ataupun yang cepat singgah di kepala kita. Bila sebut turun, daripada atas ke bawah. Kita pun akan isyarat kalau turun ni daripada mana. Kita tak akan kata daripada bawah ke atas. Maknanya daripada atas ke bawah. Kita tak akan kata daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Kita tahu kalau daripada sini ke sini bukan turun nama dia. Kalau daripada sini ke sini bukan turun juga. Turun ni daripada mana? Atas kita kata ke bawah. Lepas tu kalau nisbah kalam Allah Ta'ala tu yang ada di zat dia tu lah turun. Lepas turun sekali dengan Tuhan dia ke? Tu cermat ayat ni ayat mutasyabihat dia panggil. Ayat mutasyabihat. Jadi bila ayat mutasyabihat kita tak boleh nak faham dia sebiji. Dia kena campur dengan ayat muhkamat yang lain. Bila sebut turun bukan bermakna sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala tu turun. Sebagaimana Allah Ta'ala ni ibaratnya duduk di atas, turun ke bawah. Tu tidak gitu. Baik. Bermula bulan Ramadan itu bulan yang diturun padanya. Pada Ramadan tu turun apa? Quran. Turun tu daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz. Tempat Al-Quran tu disimpan iaitu di Lauh Mahfuz. Turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Apa maksud langit dunia? Langit yang terhampir dengan bumi. Tu maksud langit dunia. Tak tahu duduk mana pun. Kita cari tak temu pun. Ahli saintis cari tak temu pun. Di mana bermulanya langit yang pertama. Cuma bila disebut langit yang pertama, kita faham. Langit yang pertama ni adalah langit yang paling hampir dengan bumi. Itu langit pertama dipanggil. Baik. Turun kepada langit dunia. Bila turun dia? Pada malam Lailatul Qadar. Tu sandar pada ayat lain pula. Ayat ni tak sebut. Tapi mari ayat lain pula. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Maka kita gabung dua ayat ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Quran turun pada bulan Ramadan. Ayat Al-Qadar kata Quran diturun pada malam Qadar. Maka ulama gabung dua tu. Lailatul Qadar ni hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Tu gabung-gabung ayat. Maka boleh fahamlah daripada situ. Malam Lailatul Qadar ni hanya ada pada malam-malam di bulan Ramadan sahaja. Baik. Turun Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, yakni langit yang paling hampir dengan bumi pada malam Lailatul Qadar. Malam disuratkan seluruh qadar, ketentuan Allah Ta'ala pada makhluk dia. Tujuan turun Quran ni kerana menghidayah bagi manusia daripada dhalalah. Nak bagi hidayah kepada manusia daripada dhalalah, yakni daripada sesat. Itu yang Nabi sebut dalam dalam hadis tu. Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu. Nabi kata lan nafi lil abad. Orang ngaji lurah. Lan maknanya sampai bila-bila. Lan tadillu, sampai bila-bila kamu tak akan sesat.
Selagi mana Nabi kata ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu pegang, tak pegang sesat ke? Selagi mana pegang kepada kedua-dua tu. Apa dua tu? Nabi kata kitabillah, satunya kitab Allah yakni Quran, yang keduanya Nabi kata sunnah Nabi yang menghuraikan Al-Quran. Dua ni asas. Dua ni, Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kita pegang Quran, maka itu adalah jalan hidayah kita, jalan hidayah manusia daripada kesesatan. Itu tujuan Quran turun, nak bagi hidayah pada kita. Dan kerana menyatakan daripada jalan hukum hidayah kepada yang hak. Ni wa bayyinatin minal huda. Tu terjemah dia. Tujuan Quran turun juga kerana menyatakan daripada jalan hukum hidayah kepada yang hak. Tu dalam Quran ada kandungan hukum hakam daripada Allah Ta'ala, macam mana nak selesaikan masalah itu, masalah ini. Semua hukum hakam tu ada dalam Quran. Baik. Lagi, dan memfarakkan. Memfarakkan ni Arab, bahasa Arab. Memfarakkan ni maknanya membezakan antara sebenar dan yang batil. Tu bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan tu maknanya membezakan. Tu sifat Quran, membezakan antara sebenar dan yang batil. Tu tujuan Al-Quran mari. Nak tunjuk kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang sesat. Yang tu yang perlu kita ambil daripada Quran dan juga hadis Nabi. Baik. Maka kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalimah falyasum. Kalau kita tak cermat, kita baca ayat yang macam ni. Banyak juga dalam Quran ayat-ayat macam ni. Kalau kita tak cermat, tak bunyi ha belakang tu. Tak bunyi satu huruf ni, hukum dia haram. Beringat. Bila tak bunyi satu huruf, kita baca faman syahida minkumus syahra falyasum. Maknanya macam berakhir dengan mim je. Padahal ada lagi ha sebutir. Patutnya ha tu kena bagi hak juga untuk dia bunyi. Sebab dia adalah salah satu daripada huruf dalam Al-Quran. Sebab tu bila kita menggugurkan salah satu daripada huruf Quran, maka hukumnya haram. Jadi ingatlah dalam ngaji, dalam baca Quran terutamanya, maka sini kena bagi bunyi ha tu. Walaupun mi mati, ha pun mati, tapi nak kena bunyi falyasum. Biar bunyi gitu. Macam dalam surah apa? Dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut kulla yaumin huwa fi sya'. Ada nun hujung. Hamzah tu mati dah, tapi selepas hamzah tu ada nun lagi sebutir. Mati juga sebab kita wakafkan. Maka nun tu nak kena bunyi juga. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Gitu. Kalau tak bunyi nun tengah, jawab dia kita menggugurkan satu huruf daripada kalimah Al-Quran. Hukum dia haram. Tu ingatlah. Banyaklah dalam Quran ni. Surah apa yang biasa kita duk baca? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada orang tak bunyi ha. Beringat. Jadi itu imam kena talaqilah. Baca biar guru dengar. Kalau baca gitu tak bunyi lagi ha. Kena bunyi ha tu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ha tu tak berbaris.
Jangan bulat fathah. Tak, dia tak berbaris. Fathi, tu bunyi baris nama dia. Supaya ni pun orang tak baca falyasumhu. Orang tak baca gitu. Sebab kita waqaf. Bila kita waqaf, maka dia tak bunyilah baris dia. Cuma nak kena bunyi sifat huruf tu. Gitu. Dalam surah Al-Mulk, masjid-masjid duk baca, surah-surah duk baca lepas daripada semayang isyak tu. Ada satu kalimah yaqbidna, tu nun mati. Kalau nak cermat gak tak payah berhenti situ kalau tak pandai berhenti. Tapi kalau pandai berhenti, biar bunyi huruf nun yaqbidn. Yaqbidn. Dia nak gitu. Ada n belakang. Ada n, ada nun lah di belakang. Baik. Tu cerita tajwid lah, tuan-tuan mengaji dalam tajwid. Baik. Mana tadi? Jadi Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar daripada Luh Mahfuz ke langit yang pertama, langit dunia, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Diturun macam mana? Tu Jibril baca. Jibril baca, lepas tu ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin lah tulis, Jibril baca. Dikumpul di situ. Lepas tu turunlah daripada langit yang pertama, iaitu Baitul Izzah tu, turun pada Nabi selama lebih kurang 23 tahun ataupun 20 tahun lebih lah. Turun pada Rasulullah beransur-ansur mengikut situasi peristiwa yang berlaku. Cuma daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah tu, langit yang pertama tu, Jibril imla situ. Imla ni supaya kita duk mengaji. Kalau tuan-tuan mengaji sekolah agama, sekolah Arab dulu, dia ada satu subjek imla. Subjek imla ni ustaz-ustazah baca kalimah, kita tulis. Kita tulis dengan biasa kita duk menulis, kita tiru yang ada di whiteboard. Tapi imla ni dah ustazah baca, ustaz baca, kita tulis. Begitulah. Ibaratnya Quran ni ditulis di Baitul Izzah, langit yang pertama tu, Jibril imla, ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Duduk situlah. Lepas tu diturunkan sedikit demi sedikit, munajjaman mufarraqa tu diturun secara beransur-ansur ikut peristiwa. Baik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kata Allah, barang siapa hadir. Hadir dengan makna lihat. Hadir dengan makna lihat. Barang siapa hadir, yakni lihat daripada kamu. Siapa kamu? Orang mukmin. Hadir yakni lihat. Lihat apa? Lihat akan awal bulan. Lihat akan awal bulan. Diterjemah awal bulan. Kalimah yang digunakan syahar. Syahar ni sebulan. Adapun diterjemah dengan awal bulan. Ni dipanggil majah mursal. Majah mursal. Itlaq kul wa iradatul juzuk, dipanggil. Disebut dengan kalimah semua, tapi yang dimaksudkan ialah awal bulan. Bila mana kita ada di satu-satu tempat dan tempat tersebut nampak anak bulan, maka kita kena puasa. Itu bermakna kita hadir di tempat tu. Tapi kalau katakan kita bukan orang Malaysia, kita pergi pada awal bulan Ramadan tu, kita orang Malaysia tapi kita berada di Saudi katakanlah pada tarikh tersebut. Hari nampak anak bulan di Malaysia, di Saudi tak nampak lagi. Maka kita tak puasa lah. Sebab kita bukan orang yang ada, yang hadir, yang lihat awal bulan di Malaysia. Kita berada di mana? Di Saudi. Kalau di Saudi nampak, di Malaysia tak nampak. Aku orang Malaysia, puasa ikut Malaysia. Tak. Puasa ikut tempat yang kita nampak. Lepas tu kita ada kerajaan pula. Kita ada kerajaan pula, maka cantik follow kerajaan. Follow kerajaan. Tapi kalau kita nak guna setakat untuk diri kita, contohlah, kita duduk kawasan tinggi masa tu. Duduk di Bukit Beroga, contoh. Petang 30. Petang apa? Petang 29 Syakban tu, kita duduk di Bukit Beroga, contohlah. Maka
Saat kita duduk di atas nak tengok matahari terbenam, tiba-tiba nampak pada kita anak bulan. Tapi malam tu kerajaan Isytihar, penyimpan maha besar raja-raja Isytihar tak nampak anak bulan. Tapi kita nampak. Maka pulang pada kita yang nampak wajiblah atas kita puasa. Lepas tu kita bagi tahu pada sahabat kita, aku nampak anak bulan tadi. Sahabat kita atas dia tengok muka kita, dia percaya kepada kita, mu ni orang baik, orang soleh, aku percaya padamu. Puasa juga dia. Tapi dia kata, mu whip tak lepas tangan. Iyo, kau nampak anak bulan, aku tak nak puasa. Kita puasa seorang kita. Gitu. Sebab apa? Sebab hadis sebut gitu. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nabi kata berpuasalah kamu dengan sebab kamu melihat anak bulan, dan berbuka, yakni berayalah kamu dengan kamu melihat anak bulan. Tu asal dia gitu. Tapi dah kita ada kerajaan. Maka bila kerajaan umum tak puasa, maka tak puasalah belaka. Tapi kalau kita sendiri nampak dengan mata kepala kita pun orang bijak mengaji juga dalam bidang hisab ni, kira-kira anak bulan ni, maka tak ada masalah lah kita nak beramal untuk diri kita sendiri. Jangan duduk buat kecoh, sudahlah dalam masyarakat. Raya kita nampak anak bulan, Malaysia tak nampak contohnya, kita nampak dah. Makanlah kita seorang-seorang esok. Dah cukup dah 29 hari kita puasa, petang tu kita nampak pula dah anak bulan. Makanlah kita berayalah esok seorang-seorang kita dalam bilik. Jangan duk buat kecoh, dah nampak dah anak bulan, apa punya kerajaan. Janganlah begitu. Tu agama ajar belaka pada kita. Adapun untuk kita sendiri, boleh beraya. Kita nak makan seorang kita, aku dah nampak dah anak bulan, yakin tu memang anak bulan Syawal sungguh. Lepas tu takkan aku nak semayang hari raya seorang-seorang. Semayang seorang-seorang tak ada masalah. Nak tangguh pun tak ada masalah. Tunggu aku semayang esok sekali dengan orang ramai-ramai. Tak apa juga. Atas nama qada. Solat sunat yang ada waktu, sunat qada. Agama ada jalan-jalan dia cantik dah. Kita yang tak erti ni duk kecoh dalam media sosial ya. Orang yang erti duk tengok kita duk buat kecoh tu, orang kata tak cerdik. Tu orang erti tengok. Kita duk basuh cerdik sangat dah gitu. Oi, aku nampak anak bulan macam mana kerajaan Malaysia ni buta sungguh. Tu kita tak cerdik. Agama ada jalan belaka. Sebab tu depan nanti disebut yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala nak memudahkan kita, bukan nak menyusahkan kita pun. Baik. Mana tadi? Maka barang siapa hadir lihat daripada kamu, yakni orang mukmin, akan awal bulan, maka hendaklah puasa ia barang siapa tu akan dia puasa tu satu hari juga kah? Adalah akan dia tu, maksud dia semua bulan tu lah. Gitu. Bila dah nampak awal bulan, anak bulan nampak, maka kita kena puasalah sepanjang bulan tersebut. 29 ataupun 30. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Tengok Allah Ta'ala ulang balik ayat atas dulu. Dan barang siapa yang ada sakit atau musafir, sebut dah dulu musafir mesti sebelum fajar, maka qada daripada hari yang lain. Tu kelonggaran. Kelonggaran yang syariat bagi pada kita. Kalau sakit tak kira. Pukul berapa pun asal sakit, boleh berbuka dan ganti pada hari lain. Tapi kalau musafir, syarat dia mesti sebelum fajar subuh. Barulah kita boleh berbuka. Tapi kalau kita musafir pukul 9 pagi dah, pukul 10 pagi dah, maka tak boleh berbuka lah. Itu beza di antara orang sakit dengan orang musafir. Sebab tu cara ayat pun Allah Ta'ala guna man kana maridan. Allah Ta'ala tak guna au musafiran.
Tapi Allah Ta'ala guna ala safarin. Tu isyarat ulama ambil daripada penggunaan kalimah tu dengan makna musafir mesti mula sebelum fajar. Barulah boleh kita berbuka. Kalau tidak, tak boleh berbuka. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tu tengok Allah Ta'ala sebut, syariat ni bukan satu benda yang nak menyusahkan kita. Menghendaki Allah Ta'ala dengan kamu, dengan orang mukmin itu, akan kemudahan. Allah Ta'ala nak memudahkan kita. Dan tiada menghendaki ia Allah dengan kamu akan kepayahan. Allah Ta'ala bukan nak menyusahkan kita. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama tu adalah mudah. Agama ni sangat-sangat mudah. Asal suruh kita puasa, sebulan suruh kita puasa. Puasa, nampak kerah, nampak tegah suruh kita puasa. Tapi bila mari situasi-situasi tertentu, boleh diperlonggarkan pula. Bila sakit, sebut dah. Ayat ni sebut secara mutlak sakit. Sehingga ada imam-imam besar ambil ayat ni secara mutlak. Asal sakit je. Tak kira lah sakit yang macam mana. Walaupun ulama fiqh sebut sakit ni sakit yang boleh bawa kepada mudarat. Dah ada juga ulama besar-besar. Antaranya Ibnu Sirin, saya sebut dah dalam pertemuan yang sebelum ni. Yang menggunakan ayat ni, ayat sakit ni secara mutlak. Tak kira lah. Sehingga kan sakit tangan pun dah dikira harus orang yang berpuasa tu nak berbuka. Tu nak sebutnya Allah Ta'ala bukan nak menyusahkan kita. Apa yang Allah Ta'ala perintah ni. Habis tu susah tu sebab nafsu kita. Nafsu kita memang susah lah bila tak setuju dengan dia. Bila tak berbetulan dengan kehendak dia, susah lah bagi dia. Bagi kita yang bernafsu ammarah bisu. Tapi bagi orang yang mata hati celek agak sangat-sangat mudah lah. Kita duduk dalam keadaan biasa. Boleh kita kena semayang 4 rakaat. Tapi bila kita musafir je, boleh kita nak semayang di waktu yang pertama. Boleh nak himpun dua-dua waktu zuhur asar di waktu zuhur. Ataupun rasa malas lagi lah nak semayang dalam waktu zuhur. Nak semayang di asar nantilah. Kita terus dululah waktu kita cergah lagi ni. Asar nanti, barulah kita berhenti. Nak semayang dalam asar pun boleh juga. Lepas tu bukan setakat tu saja, agama permudahkan lagi. Yang semayang daripada 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Orang yang duk kerja berulang-alik daripada tempat kerja ke rumah dia tiap-tiap hari, katakanlah 100 km. Boleh musafir tiap-tiap hari. Boleh musafir tiap-tiap hari sepanjang perjalanan tu lah. Bukan di tempat kerja, tidak. Tapi sepanjang musafir dia, dalam perjalanan dia, keluar daripada rumah, nak pergi ke tempat kerja. Sebelum sampai di tempat kerja tu, katakanlah masuk dah waktu zuhur. Maka semayang zuhur, qasar jamak dengan asar terus. Barulah sampai ke tempat kerja. Tiap-tiap hari gitu. Tiap-tiap hari. Balik daripada tempat kerja, katakanlah pukul 5. Nak sampai ke tempat ke rumah kita makan masa sejam setengah dan sebagainya. Lebih daripada 93 km. Boleh jamak, boleh qasar dalam perjalanan tiap-tiap hari. Tu kelonggaran yang agama bagi. Bahkan ada lagi kelonggaran bagi orang sakit. Orang sakit macam mana yang susah nak berulang alik ke tandas, boleh tak jamak? Ada ulama kata boleh jamak, tapi jamak pada gambar, pada surah, iaitu semayang di hujung waktu yang pertama, habis solat waktu pertama, masuk waktu kedua dengan wuduk yang satu, wuduk yang sama. Pun ulama kata boleh. Ada juga ulama kata boleh je jamak dalam waktu yang satu. Semayang asar bawa ke zuhur, semayang zuhur bawa ke asar. Dengan sebab apa? Sakit. Boleh juga. Luahnya perbincangan fiqh ni dalam kitab-kitab fiqh ulama fiqh kita ni. Sebab tu kata agama ni tak menyusahkan kita, memudahkan kita. Yang susah tu bila kita tak faham. Bila kita tak erti, maka kita berasa susah.
dalam kita nak beramal. Apatah lagi setiap amalan tu bercanggah dengan keinginan hawa nafsu kita. Kita duduk tengok daripada jauh memang nampak susah lah. Masuk dalam Islam, tengok belajar sebutir-sebutir tentang agama, mudah, senang sangat agama kita ni. Nak semayang 4 rakaat berapa minit je pun. 4 rakaat berapa minit je pun. Tak suruh kita panjang-panjang pun. Kalau kita semayang ramai-ramai pula, tak ada ulama bahagi dah. Waktu ni baca tiwalul mufassal. Bila? Subuh je. Subuh je tiwalul mufassal ni. Lepas tu, maghrib kena baca qisarul mufassal. Qisarul mufassal daripada mana? Wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah, agak pendek-pendek lah surah tu semayang maghrib. Daripada situ ke bawah. Lepas tu, lain-lain. Lain isyak tu ambil mutawassitul mufassal. Tu pertengahan-pertengahan. Bacaan surah-surah yang pertengahan. Tu ringannya. Lepas tu, tak dibenarkan imam baca panjang-panjang. Qadar mana? Kalau disebut sunat baca 3 kali, 3 kali je lah. Jangan duduk sujud 10 kali makmum baca, tak akak-akak lagi sujud terakhir. Semayang seorang-seorang kita buat lah, nak buat 20 kali baca pun. Semayang dengan jemaah tak boleh buat gitu. Tu agama aja. Tapi bila tak reti jadi susah. Oi, imam ni slow sungguh. Aku baca dalam sujud tiap-tiap kali sujud 10 kali tak bangun lagi dia. Lemah dah kita orang tua contoh. Sebab imam tak reti. Contoh ni tuan-tuan, bukan kata imam sini dok ni, sebut contoh. Bila orang reti tak ada masalah. Yang tak reti tu yang jadi susah, jadi payah. Baik. Tu agama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Baik. Dan tiada menghendaki ia Allah dengan kamu akan kepayahan. Maka kerana yang demikian itu mengharus. Yang demikian mana ni? Yang demikian Allah Ta'ala nak menghendaki kamu mudah tu lah. Tak nak menyusahkan tu. Maka yang demikian itu tu, maka mengharuskan yakni membenarkan. Membenarkan ia Allah bagi kamu berbuka puasa pada ketika sakit dan musafir. Ketika sakit boleh berbuka. Kalau sakit pula sakit berterusan. Sakit berterusan lepas daripada Ramadan, sakit memanjang sampailah bertemu dengan Ramadan akan datang pula. Tak payah bayar fidyah. Yang kena bayar fidyah ni sebab kita cuai. Kita ada waktu sehat. Waktu sehat tu kita tak qada yang Ramadan sebelum ni. Sampailah bertemu Ramadan akan datang. Kena qada dengan bayar fidyah. Ada pun orang yang sakit daripada Ramadan lepas. Lepas tu daripada Ramadan tu duk sakit berpanjangan lah sampai bertemu dengan Ramadan tahun ni pula. Tak payah bayar fidyah. Bahkan kalau nampak tak ada nampak tanda-tanda nak sembuh dah. Tak payah puasa, bayar fidyah terus pun tak apa untuk orang ni. Tu agama permudah. Hari ni dia tak puasa dah. Bayar lalu untuk hari ni pada orang fakir miskin. Esok tak puasa pula. Bayar terus. Sebab apa? Tak ada harapan dah ni. Doktor kata nak sembuh. Tu agama mempermudahkan. Tu akhlak Allah Ta'ala. Jadi akhlak kita pun kena gitu. Tu yang ulama sebut. Bila mana Allah Ta'ala ni memudahkan urusan hamba-hamba dia, maka kita pun ambillah akhlak Allah Ta'ala ni yang ulama tasawuf duk sebut tu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Ta'ala. Apa antara akhlak Allah Ta'ala? Memudahkan pada hamba dia. Buat sikit bayar banyak. Buat 1 huruf, baca 1 huruf 10 Allah Ta'ala bagi pahala. Sedekah 1 ganda 10, pas ganda lagi siapa 70 kali ganda. Bahkan gandaan tu yudha'if lahu, digandakan oleh Allah Ta'ala sehingga berapa jumlah pun tak tahu gandaan tersebut. Jadi kita ambil akhlak Allah Ta'ala, mudahkan urusan orang. Memudahkan urusan orang, tu di antara akhlak yang diajar oleh agama. Kita ambil akhlak tu, akhlak Allah Ta'ala. Tu yang saya sebut perkataan Sayyidina Ali tu.
Sayyidina Ali pernah sebut apa? Al-faqihu, orang-orang yang faqih, orang-orang yang diberi kefahaman ilmu yang halus. Maka orang faqih ni kata Sayyidina Ali, man lam yuqannitin nasa min rahmatillah, orang yang tak akan menyebabkan manusia ni putus asa. Maknanya kalau kita duduk dengan orang faqih, kita tak akan rasa putus asa dalam bab beramal ibadat pada Allah Ta'ala. Dalam bab urusan hidup, saya ni daripada balik dulu tak semayang. Sekarang ni umur berapa dah Pak Cik? Umur 70 dah baru nak belajar semayang. Tak apa. Tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah. Buat sikit-sikit, buat sikit-sikit. Nak buat banyak, umur 70 tak larat dah. Sambil-sambil mengaji, sambil-sambil buat. Sambil-sambil mengaji, sambil-sambil mohon taubat pada Allah Ta'ala. Kalau sempat, habis. Kalau tak sempat, harap pada rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan duduk menjahannamkan ataupun menerakakan orang tidak. Al-Faqih ni bagi ruang dan peluang untuk ummah buat baik ataupun kembali pada Allah Ta'ala. Itu Al-Faqih. Tidak menjadikan ummah putus asa dengan agama. Baik. Walitukmilul iddata, dan supaya kamu sempurna akan bilangan puasa Ramadan. Cukupkanlah puasa Ramadan. Berapa? 29 ataupun 30. Kalau tak nampak petang 29 tu, cukupkan 30 Ramadan. Kalau nampak, maknanya 29 saja. Itu pun saya sebut kelonggaran banyak tadi saya sebut. Kita yang nampak nak berbuka dah, pulanglah pada kita. Jangan duk ajak pada orang ramai, ajak seorang dua ahli keluarga kita, bini kita. Aku nampak sungguh ni, abang nampak petang tadi memang betul lah. Nampak anak bulan. Bini kita percaya pada kita, dia pun raya juga. Kalau dia tak percaya, dia puasa, kita beraya. Gitu. Agama mudah sangat. Baik. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu mengucap takbir akan Allah Ta'ala atas, yakni dengan makna kerana. Mengucap takbir itu atas, yakni kerana. Kerana apa? Barang yang hidayah ia Allah akan kamu kepada segala tanda agamanya. Itu atas sebab Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, boleh menyempurnakan Ramadan selama 1 bulan tu. 29 dan 30 hari. Boleh puasa dengan sempurna. Tu bila dah sempurna, banyak-banyak bertakbir pada Allah Ta'ala sebagai tanda syukur. Sebagai tanda terima kasih pada Allah Ta'ala kerana bagi hidayah pada kita. Baik. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan syukur kamu akan Allah Ta'ala atas yang demikian itu. Yang demikian itu mana? Hidayah tu. Hidayah daripada Allah Ta'ala. Terima kasih bertakbir pada hari raya itu adalah kerana terima kasih pada Allah Ta'ala kerana bagi hidayah pada kita boleh buat amal ibadat. Khususnya boleh puasa Ramadan. Baik. Habis itu ayat. Pertanyaan sahabat. Dia nak cerita ayat sebelum ni. Apa ayat selepas ni? Ni asbab nuzul dia. Pertanyaan sahabat. Ada seorang sahabat dan telah bertanya satu jemaah, satu kumpulan sahabat. Ada riwayat kata A'rabi, ada orang Badui, ada pun orang kampung mari. Ada orang kampung mari bertemu dengan Nabi, bertanya kepada Rasulullah soalan ni. Baik. Sayyidina Umar sangat-sangat suka kalau orang Badui datang. Sebab apa? Sebab orang Badui ni bila dia mari, mesti dia ada soalan-soalan dia ni nak tanya pada Rasulullah. Adapun para sahabat ni, bila dia terlalu akrab dengan Nabi, kadang-kadang dia berasa malu nak tanya. Apatah lagi haibah yang ada pada Nabi. Jadi sahabat ni mari rasa segan nak bertanya pada Rasulullah. Macam kita lah, bila kita rapat dengan seseorang ulama,
Kadang-kadang kita rasa segan nak tanya walaupun benda tu duk main dalam diri kita persoalan. Tapi tiba-tiba orang jauh mari duduk dalam majlis tuan guru, dia tanya rezeki. Sebab tu Sayyidina Umar suka, antara sahabat yang suka bila ada badui mari dalam majlis Nabi. Sebab apa? Sebab dia berterus terang bertanya kepada Rasulullah. Baik. Jadi ada riwayat kata yang bertanya ni adalah Arabi ataupun Arab daripada kampung. Sini dia sebut satu jemaah, maknanya satu kumpulan sahabat bertanya akan Nabi. Dia tanya apa? Aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Boleh baca gitu. Boleh juga baca aqaribun rabbuna fanunajiyahu. Boleh. Am ba'idun fanunadiyahu. Ya tu boleh baca dua. Baca dengan mati boleh, baca dengan baris atas boleh. Dua-dua ada jalan ulama luar. Baik. Tu soalan yang ditanya kepada Nabi. Apa terjemahan dia? Adakah hampir Tuhan kami, maka kami munajat. Maka kami, kalau Allah Ta'ala ni hampir dengan kita, maka kami munajat dengan perlahan-lahan. Atau kalau Allah Ta'ala ni jauh, maka kami seru dengan deras. Deras tahu orang Kuala Lumpur. Deras ni takut orang Kuala Lumpur faham laju. Deras ni maknanya dengan suara yang kuat lah. Tu makna deras. Takut kita faham deras air yang deras ni. Air sungai deras. Deras makna laju. Sini deras dengan makna suara kuat. Orang Kelantan biasa guna derah suaramu. Tu biasa derah dengan makna kuat, slow sikit, malu dalam apa, malu orang tengok. Mana tadi? Atau jauh, maka kami seru dengan deras, yakni dengan suara yang kuat. Lalu turun ayat ni. Ini panggil asbab nuzul. Sahabat tanya pada Nabi, bagaimana keadaan Allah Ta'ala ni, dekat ke dengan kita ataupun jauh dengan kita. Ni pun ayat mutasyabihat juga ni. Bila sebut kalimah dekat, faham macam mana kalimah dekat ni? Dekat sebagaimana kita duduk sebelah dengan sebelah kau, dengan sahabat kita. Kita kata, dok, bukan begitu, dekat kita apa, dekat Allah Taala dengan kita. Kalau dekat kita apa, kita faham macam tu tak apa. Maknanya kita faham tu, dekat tu bukan dekat dekat jisim, dekat zat tubuh kita dengan tubuh dengan zat Allah Taala. Kita tak faham gitu. Kita tak faham gitu tak apa. Boleh lalulah ayat ni. Tapi kalau kita faham dekat ni dengan makna dekat supaya kita duduk dekat dengan dinding ataupun dekat dengan seseorang, maknanya ayat ni kita kena takwil. Itu yang ulama takwil di depan nanti dia cerita takwil. Dia takwil dengan makna lain. Sebab apa? Sebab takut celaru dalam kepala, dalam pemikiran kita, dekat ni sebagaimana yang kita faham dalam penggunaan bahasa kita. Tapi kalau kita teliti, kalau kita selidik pun bahasa kita ni, dekat ni bukan dengan makna dekat jasad dengan jasad saja. Ada juga dekat dengan makna dekat tahu. Dekat dengan makna kebersamaan. Duk mana dia? Jauh daripada kita. Kita bercakap dengan telefon. Kita bercakap dengan seorang member kita. Kita duduk di Kuala Lumpur, dia duduk di utara, duduk di selatan. Tapi kita guna kalimah dekat pada dia. Itu bukan dekat dengan makna dekat jasad kita dengan dia. Tapi dengan makna dekat tu, kita ambil tahu pasal dia. Kita cakna pasal dia. Kita ada. Bila masa dia perlu, kita ada. Jangan risaulah aku dekat denganmu. Jangan risaulah aku dekat denganmu. Aku dekat denganmu tu bukan maknanya jasad kita dekat duduk sebelah dia, tidak. Tapi dengan makna aku sentiasa ambil tahu tentang kau. Tu kalau bahasa Melayu kita pun ada guna makna dekat dengan berbagai makna. Kenapa kita bila baca ayat ni ataupun mana-mana ayat mutasyabihat mudah nak letak Allah Ta'ala ni bertempat? Kalau bahasa Melayu kita pun ada beberapa makna.
Ada beberapa makna. Kenapa kita bila baca tentang ayat Quran yang cerita tentang Allah Ta'ala, mudah kita nak menempatkan Allah Ta'ala duduk di aras, duduk di atas, turun naik, berjihah kiri kanan dan sebagainya. Sebab apa yang jadi begitu? Jadi macam tak cerdik pula kita bila kita baca ayat mutasyabihat. Sedangkan dalam bahasa Melayu kita sendiri pun kita guna dengan berbagai makna ataupun dengan makna yang lain, bukan satu makna saja. Tiba-tiba ayat tentang Allah Ta'ala kita ambil yang mutasyabihat macam ayat muhkamat. Padahal ayat mutasyabihat kena regu dia, kena pair dia dengan ayat muhkamat lah pula. Kalau ayat ni kata fa inni qarib, aku ni dekat, kita kena regu dulu dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Maka kalau ayat ni kata Allah Ta'ala dekat dengan makna dekat jasad, nak letak mana ayat laisa kamitslihi syai'? Allah Ta'ala tak serupa dengan mana-mana makhluk. Tak serupa dengan sesiapa pun. Sedangkan dekat ni adalah sifat kepada makhluk. Jadi kalau kita kata sebelah-sebelah, maknanya tak kenalah pada Allah Ta'ala. Sebab dia laisa kamitslihi syai'. Tu kena regu dengan ayat-ayat muhkamat. Banyak lagi ayat qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tu ayat muhkamat juga. Kenapa kita tinggal ayat muhkamat, kita duk ambil ayat mutasyabihat aja, lepas tu duk jajar pada masyarakat Allah Ta'ala ni ada tangan. Tangan mana? Tangan kanan. Yang ni kata tangan kanan, yang ni kata tangan kiri dan sebagainya lah. Macam-macam tuan-tuan duduk viral sekarang ni. Tu ayat mutasyabihat tak boleh lalu tanpa kita ambil ayat-ayat yang lain sebagai pair dia untuk kita faham. Boleh tak kita faham dengan zahir ayat ni? Tak boleh. Sebab tu ulama kata ma wujida fi dhihni fahuwa mumkin. Apa-apa yang ada dalam zihin kita, dalam fikiran kita, maka dia adalah makhluk. Kalau sebut qarib ni kita faham macam mana? Dekat. Dekat dengan makna sebelah-sebelah. Ada dalam kepala kita gitu. Tu maknanya bukan tu. Sebab dia mungkin. Bila sebut mungkin, makhluk lah. Allah Ta'ala tak serupa lah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' tu duk baca. Tu benda-benda akidah. Kena jelas. Sebab apa? Sebab dia melibatkan pegangan. Pegangan ni penting ni. Rosak pada pegangan, tak sedar, gelecoh, tergelincir iktikad kita, akidah kita, duk beramal molek itu. Tapi pegangan pada iktikad kita tentang Allah salah. Tu bimbang dan takutnya. Baik. Berhenti di situ, lebih 5 minit dah. Kita sambung akan datang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribullahu a'lam wa ilmuhul atam.